Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung tentang bab baru bab 8 daya dan tekanan. Selagi dalam topik daya dan tekanan. Okey, dalam topik ini kita akan belajar mengenai beberapa prinsip. Yang pertama mengenai prinsip Pascal dan yang kedua adalah mengenai prinsip Bernoulli. Okey. So kita pergi dulu tekanan dalam berdalih. Tekanan dalam berdalih Okay, sebelum tu kita kena tahu dululah apakah konsep tekanan dalam berdalih dalam suatu sistem tertutup. Okay, apa maksud sistem tertutup? Maksudnya sistem tertutup ni adalah sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau tidak dapat keluar daripada sistem tersebut. Okay, so dalam pada gambar ni awak boleh nampak kita ada sebotol air kan. So botol air ni dikatakan sistem tertutup lah. Kenapa tutup? Sebab memang kita tutup dia lah kan. Kita tertutup. So penutup ni kita tutup. Jadi dalam ni ada jirim cecair. So kita katakan dalam tu mengandungi jirim iaitu jirim cecair. So kalau sebelum ni kita boleh selalu gambarkan yang dia tu dalam keadaan bulat-bulat gitulah. Okay. So sebenarnya bila kita tutup cecair ni, berdalih ni, jirim yang ada dalam ni masing-masing sebenarnya mempunyai tekanan. Okay, so dia tekanan tu wujud apabila dia menekan dinding botol tu sendiri ataupun dia memang ada tekanan lah jirim tu. Okay, so apa yang berlaku apabila kita cucukkan lubang, kita buat lubang paling bawah, kita buat 3 lubang. Lubang 1 paling bawah, lubang 2, lubang 3. So disebabkan dalam botol ni dia ada air, dia ada tekanan yang hasil daripada air tu. Jadi kita akan dapat lihat air akan terpancut keluar lah daripada lubang yang kita buat tu. Cuma dalam hal laju yang berbeza. Hal laju berbeza bergantung kepada kedudukan lubang tersebut. Kalau lubang tu berada di bawah sekali, maksudnya dia mempunyai tekanan yang paling tinggi lah kan sebab dia duduk bawah. Jadi dia akan, air tu akan keluar dengan hal laju yang tinggi. Okay. So, air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang yang berada di atas disebabkan oleh tekanan dalam air. So, daripada eksperimen saja kita boleh bayangkan hal laju yang lubang yang kat bawah ni lebih tinggi lah hal laju air dia tu. Kenapa dia hal laju tinggi? Kerana tekanan yang air tu ada adalah tekanan yang tinggi sebab dia berada di lubang paling bawah. Kan? Okay, orang yang duduk bawah ni biasa tekanan dia tinggi lah sikit kan berbanding orang yang duduk atas. So kalau yang kat atas laju dia lebih rendah. Tetapi jika kita mampatkan botol plastik tu, maksudnya awak penyek dia, okay, botol plastik yang tertutup tu, air dari setiap lubang tu tadi dia dah keluar kan. So dia akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okay, katakanlah tadi jarak dia sampai sini je kan, sampai sini. Tiba-tiba awak tekan dia. Sebila awak tekan, dia akan bertambah dia punya jarak dia tu dalam keadaan yang sama. Kalau yang ni bertambah jarak 10 cm, yang atas ni pun jarak dia 10 cm, yang atas ni pun jarak dia 10 cm dari asal dia lah, dari asal. Kalau asal dia 2 cm. Yang ni asal dia 5, yang ni asal dia 6. So pertambahan dia adalah sama. Dia nak beritahu yang tu lah. Okay, dengan jarak tambahan yang sama. Seterusnya, okay, cikgu akan tunjukkan bagaimana tekanan tu disebarkan dalam keadaan yang sama rata apabila daya dikenakan. Okay, menurut prinsip Pascal, apabila daya dikenakan, ni adalah daya lah. Daya ni maksudnya daripada kita ke daripada mana-mana lah kan. So kita tekan, daya dikenakan. So tekanan yang wujud dalam ni adalah dalam keadaan yang sama rata, seimbang. Okay. So bila awak tengok tekanan tu akan dihantar kepada jirim-jirim yang bersebelahan lah. So yang manik ni adalah mewakili jirim cecair, zarah-zarah cecair lah. Okay, so awak nampak semua manik-manik tu bergerak pada masanya.
and to gases. Sehinggalah semua magnet-magnet dalam ni bergerak dalam Let's now keadaan consider a berhalazi yang slightly seragam different kan. scenario. Kenapa? Sebab dia tekanan yang disebarkan tu adalah sama rata, seragam. Okey, tengok sekali lagi. Apabila dikenakan daya sebelah A ni, yang kecil ni. Let's also apply an equal external force on each of the Okey, other so red daya yang akan rectangles. terhasil ni, yang ke atas ni adalah sama dengan tekanan yang Since the pressure dikenakan. of the fluid is the same everywhere, this Okay. pressure balances each of these external forces. So tekanan yang dihasil tu adalah seragam. So dia As nak bagi before, tahu we are in a tekanan zero gravity adalah environment. seragam dari semua arah. If we replace the 5 small rectangles on the right with one large rectangle, all the forces will still Jadi kalau balance. kita pindahkan tadi tu pun rectangle ni kita jadikan dia satu yang besar. Okey. Jadi The total tekanan external yang force on the dihasilkan right tu masih lagi rectangle sama, is disebarkan 5 pada jarak times yang the sama kat external dalam. force on the left rectangle. Sehinggalah dia boleh But the mengangkat forces beban from the dekat fluid atas ni lah. pressure still balance everything. Yang tu syarat dia dalam bentuk cecair. In this So ni next adalah jirim example, cecair. we are again in zero gravity. Okay, But so this dengan time, syarat the zero external gravity force lah. on the right rectangle is only 3 times the external force Okay, on the so left rectangle. kita faham dalam prinsip Pascal dia mengatakan bila daya dikenakan, tekanan yang terhasil dalam bendalih itu adalah seragam dan Here, semua arah. the Okay. Penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih ataupun cecair atau gas lah dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan semua arah. So dalam ni dihasilkan tekanan. Tekanan ni wujud apabila ada daya lah. So bila ada daya dia akan hasilkan tekanan. Dia daya dulu. So bila ada daya kita akan ada tekanan. So dalam kes ni tekanan yang terhasil ni adalah seragam dan juga semua arah. Dia akan pergi ke semua arah dalam bendalih ni. Sampailah ke atas ni lah. Tu prinsip Pascal kata. So tekanan yang seragam dan juga semua arah. Tapi dalam bendalih, yang dua ni berlaku dalam bendalih. So bendalih tu sama ada minyak ataupun air. So yang ni adalah prinsip Pascal. Okay, prinsip Pascal. Okay. Jadi daripada prinsip Pascal ni dia akan pergi ke dalam sistem hidrolik yang menggunakan prinsip Pascal. So sistem hidrolik adalah sistem yang menggunakan prinsip Pascal, iaitu pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Sistem hidrolik tujuan dia adalah untuk melakukan kerja-kerja yang berat. Tujuan dia untuk angkat beban yang berat lah. Angkat beban berat. Kenapa dia boleh angkat beban berat? Kerana dia ada daya output yang besar. Daya output dia besar. Sehingga dia boleh angkat beban yang berat. So yang ni adalah kereta jentolak awak panggil apa? Lupa dah cikgu. Okay, tak apalah. So yang ni sama. Dalam ni ada minyak lah ni. Ada bendalih. Dalam ni ada bendalih. So dia akan pindahkan beban tu. Dia akan angkat beban tu lah. So beban ni dalam kes ni tanah tu lah kan. Okay ni So prinsip operasi sistem hidrolik. Okay, so sistem hidrolik ni dia mesti terdiri daripada dua silinder, dua ombuh. Okay, satu ombuh kecil di mana daya dikenakan. So kita panggil dia daya input, daya masuk. Daya masuk. Okay, daya dikenakan.
Satu lagi omboh besar. Omboh besar adalah di mana daya keluar ataupun kita panggil daya output. Okey. Out. So, daya keluar lah. So, tapi dia punya omboh ni luas permukaan dia berbeza lah kan. So, yang ni omboh kecil, luas permukaan dia lebih kecil. Yang ni omboh besar, luas permukaan dia lebih besar. Okay, contoh dalam gambar ni, omboh kecil ni luas dia adalah 2 cm, omboh besar ni luas dia adalah 100 cm. Okay. Kedua, berdalih yang lazim digunakan ialah minyak. So, dalam ni diguna minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. So, dia tak boleh mampat lah air tu. Jadi, apa yang berlaku sama konsep macam tadi, daya dikenakan. Dalam kes ni, daya dia adalah 10 Newton. So, daya tu daripada awak lah. So, kita tekan. So, bila kita tekan, tekanan akan terasa kan? So, tekanan ni dia akan dipindahkan secara seragam. Ini prinsip Pascal cakap tadi. Pemindahan tekanan adalah secara seragam melalui bendalih ni lah. So, dia nak pergi mana ni? So, dia akan pergi sampai ke omboh besar. Bila sampai omboh besar, daya output yang besar akan dihasilkan. Kenapa besar? Sebab luas permukaan dia sendiri pun besar. Okey, besar. Jadi, berdasarkan prinsip ni, okey, prinsip Pascal, kita tahu tekanan yang dikenakan pada A ni, tekanan pada A ni, pada omboh kecil ni, okay, adalah sama dengan tekanan yang dikenakan pada omboh B. Sama. Okay, tekanan dia sama. Jadi kita keluarlah dengan formula macam mana kita nak tahu daya. Okay, daya yang ni kita tahu 10 Newton. So daya output dia berapa? Kita tak tahu. Tapi yang kita pasti daya output dia ni mesti lebih besar. Sebab dia boleh angkat beban kan. So kita pun terima dah dengan formula. Daya input bahagi dengan luas omboh kecil adalah sama dengan daya output bahagi dengan luas omboh besar. Okay. So konsep dia, kita cakap tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Okay. Macam mana dapat tekanan? Apabila daya kita bahagi dengan luas. Okay. Jadi daya omboh kecil kita ambil daripada sini diberi ialah 10 Newton. Luas pun kita tahu dialah 2 cm persegi. Sama dengan bahagi. Tekanan pada omboh besar kita tak tahu. Okay. Daya pada omboh besar ni, daya output ni kita tak tahu. Bahagi dengan luas kita tahu kan, luas omboh besar. Okay, daya kita tak tahu. So, yang ni yang kita nak cari, daya. Daya yang kita nak cari. Bahagi dengan luas omboh besar, luas kita tahu, 100. Sebab diberi dalam gambar. Okay, jadi, kita nak cari daya output. Sama dengan awak buat matematik punya persilangan kan. Okay, awak nak dapatkan yang ni. Jadi, apa yang awak perlu buat? 10 Newton bahagi dengan 2 cm luas tadi kali dengan 100. 100 cm ni ialah luas omboh besar lah. So, bila awak bahagi, awak akan dapat daya output dia adalah 500 Newton. Potonglah unit ni. Okay. Nampaklah. So, daya yang dihasilkan adalah 500 Newton. So, dia lebih besar daripada daya input 10 Newton. Sebab itulah dia boleh angkat beban yang berat. Okay, boleh. Ini adalah konsep yang kita gunakan adalah sistem jet hidrolik. Okay. Jet hidrolik kita guna konsep tadilah sistem hidrolik. Jet ni adalah jet kereta lah. Ni jet. Jet kereta. Jet yang kita guna untuk angkat kereta. Itulah untuk baiki tayar semua tu kan. Okay, lazimnya kita guna untuk angkat beban berat seperti kereta di bengkel kereta. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah dan ke atas kan. Sehinggalah omboh besar tu akan angkat beban, akan angkat kereta lah.
Sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka, ombor besar yang terbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Ini injak pelepas yang ni. Ni injak pelepas. Okey, dengan cara dia macam mana? Sistem injek hidrolik ini adalah tuas. So, daya dikenakan dekat sini lah. Bila awak, tangan awak pegang tuas ni kan, awak tolak ke bawah, tolak ke atas kan. So, bila daya dikenakan, tekanan ni akan wujudlah dalam berdalin ni, dalam minyak ni. Okay. So, dia akan dipindahkan, pergi. Dia satu injap ni akan terbuka, pergi, dia naik sampailah ke atas ni. Bila naik sampai ke atas ni, beban ni pun akan ternaik ke atas. Naik atas. Lepas tu bila awak buka injak pelepas ni, okay, air dalam ni atau minyak dalam ni, dia akan masuk ke sini lah. So, dia akan masuk ke sini, dia akan pergi ke takungan ataupun tangki minyak lah dalam ni. So, bila minyak tu dah pergi ke tangki, tekanan ni akan jatuh semula lah. Kemudian beban tu akan turun ke bawah semula kereta tu lah. Okay. Okay, cikgu tunjuk macam mana jet hidrolik berfungsi. If we get a flat tire on our car, we can easily Biasanya lift kita the guna car, untuk weighing gantikan hundreds of tayar kilos, kereta kalau and change bocor the tire kan. by So, using ini a adalah jet lah. So, jet jack. hidrolik letak kat bawah So how ni. does this little tool turn the Okay, small kemudian dia ada force we tuas. apply Yang merah ni into a tuas. force that's big enough So, to apa yang lift kita a buat, kita car? tekan-tekan je The lah. answer lies with a principle discovered by the French kereta kita tu scientist and terjungkit ke mathematician Blaise atas. Pascal. So, kita boleh keluarkan lah. According to Pascal's principle, in So, an ni adalah enclosed prinsip system that's Pascal yang filled with an dikatakan incompressible tekanan yang fluid, dikenakan a tu pressure change is adalah sama. transmitted through the fluid without any loss. This means when we apply a force and move the first piston, the other piston will move in the opposite direction. Because the force we apply to the first piston creates an additional So, dalam pressure, kes ni, so the second piston ni is lah dia different than punya the radius of ombor kecil, ombor besar kat sini lah. Ni ombor kecil di mana daya input kita kenakan dengan tangan kita kan. Okay, yang ni adalah ombor besar. Ombor besar tu yang dekat bawah kereta tu lah. Sini adalah daya output yang keluar. Okay, so tekanan yang ada dalam berdalin ni sama. the first piston energy because the displacement of the pistons Tapi isn't the daya same. output dia lebih In our besar lah example, daripada daya when the input. first piston moves Kenapa? 50 Sebab luas centimeters permukaan ombor downward, besar the ni second adalah piston lebih moves only besar. 0.5 Okay. jack works. Inilah yang dalam dia. Piston satu, ombor kecil ni ombor besar. Thanks to Ni the dia punya valves minyak in the system takungan lah that tu. transmit the fluid in one direction, the force applied Tu to the adalah small injak piston buka dia lah. turns So, into a bila dia force masuk, big injak enough to terbuka. lift our Yang ni car. injak pelepas bila kita nak turunkan kereta. Ni adalah tangki minyak dia lah. So, di minyak dia lah. Tangki minyak ada dalam ni. So, minyak ni akan pergi ke sini lah. Okay. Kecuali kalau jet tu bocor. Jet tu bocor tak berfungsi lah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung nanti bagaimana fungsi jet hidrolik tu secara lebih terperinci.